Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekhuddin, sahabat majlis, sahabat-sahabat pimpinan, Datuk Zul, pimpinan daripada keadilan, daripada UMNO, daripada amanah, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Tadi saya bimbang bunyi kuat Syamah PAS belah tu. Masih baik bukan Syamah PAS, ada program lain. Produk, kalau tidak kocok kita kat sini, kita kat dalam. Saya ucap terima kasih, tahniah. Saya kalau bagi sahabat-sahabat UMNO kalau dalam PKR, memang selalunya orang tak suka lah. Saya suka paksa buat tengah hari macam ni, pukul 1 petang lah, pukul 2 petang lah. Kami pernah buat program pukul 9 pagi tengah panas. Dia sebenarnya ada sebab. Kalau di Kelantan ni dia ada sebab yang saya nak tengok. Kalau tengok kepada dapatan mengenai pandangan pengundi lah kepada kerajaan negeri-negeri yang bertanding 6 kerajaan negeri, yang paling tinggi dari segi rasa puas hati pengundi kepada kerajaan negeri sedia ada di Negeri Sembilan. Daripada 6 negeri, 5 negeri itu pengundi-pengundi dia ialah dia lebih ramai yang berpuas hati daripada tak puas hati. Cuma daripada satu negeri ke satu negeri itu rasa puas hati dia makin rendah. Kalau di Kedah contohnya, walaupun Sanusi rasa hebat, dia sebenarnya rasa puas hati pengundi di Kedah kepada Perikatan Nasional itu tak adalah tinggi mana, lebih kurang 55% saja. Jadi Melayu pun dia ada perubahan. Tapi dalam 6 buah negeri itu, satu-satunya negeri yang pengundi dia tak puas hati dengan kerajaan negeri itu adalah Kelantan. Kelantan kalau mengikut setakat Mei 2023, Kelantan satu-satunya negeri yang hanya 40% lebih sahaja pengundi berpuas hati dengan prestasi kerajaan. Jadi mengikut, kita tahu bahawa perasaan rakyat tu memang kita dah boleh baca, mereka tak puas hati. Pengundi Kelantan bukanlah tak faham, sebenarnya dia tahu cerita air tak pernah selesai, tak ada pembangunan. Bila orang tanya, dia buat lawak bodoh. Saya tengok yang ni Amar punya lawak, ni jangan buat lawak macam tu tau, kalah kita. Orang tanya dia pasal apa ni, sembas yang di Kota Baru tu, kan budak-budak dah tanya tu, malu orang Kelantan macam ni kan. Saya ingat dia nak jawab lah dengan, dia ada lah jawapan yang ilmiah sikit ke. Dia boleh jawab, kan kita kata tu sembah sementara memang itulah, tak kisahlah lama mana, 10 tahun pun sementara juga, 15 tahun pun sementara juga. Jadi saya boleh faham perasaan pengundi orang Kelantan yang duduk di sini dan di luar. Bila seluruh Malaysia ada tanya pasal Kelantan ni, sebab orang negeri lain pun nak faham. Kalau di negeri lain lama tau Kajampah ni kalah ni, sebab tak selesai masalah tak. Tapi di Kelantan ni biat lagi. Jadi orang selalu nak faham, dan jawapan yang datang daripada pimpinan PAS ni memang kalau negeri lain kena support dengan pengundi lah. Baik Tapi sebenarnya kita tahu bahawa pengundi pun nak tukar. Yang ini yang kita kena berpanas pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Sebabnya ialah kerana yang akan membezakan prestasi UMNO, keadilan, amanah dalam pilihan raya kali ini ialah bagaimana kita meyakinkan pengundi-pengundi kita bahawa mereka sudah bersedia untuk tolak, tapi kita juga sudah bersedia untuk menjadi kerajaan ataupun pembangkang ataupun wakil rakyat yang baik. Itu saja.
Dan bagaimana rakyat selalunya dia nak tengok, dia ni pengundi atas pagar. Jadi yang sokong PAS Perikatan tu memang dah sokong PAS Perikatan. Yang sokong UMNO Barisan Nasional daripada dulu dia sokong UMNO Barisan Nasional. Yang sokong PH daripada dulu hilang deposit pun dia sokong PH macam mana pun. Yang ini dia tak menentukan menang kalah pilihan raya. Yang menentukan menang kalah pilihan raya ialah atas pagar. Dan atas pagar ni di mana-mana pun dia tak semua akan keluar kepada ceramah-ceramah besar. Dia mengukur kesediaan sesuah parti itu dalam interaksi harian dia. Dia nak pergi kedai, sebenarnya dia tengok tau bendera ada berapa. Dia bila pergi kerja, balik kerja, dia tengok ada aktiviti ke tidak, ada bilik gerakan ke tidak. Dia tengok pimpinan setempat, sebab dia memang tak minat politik. Dan oleh sebab dia tak minat politik, dia takkan pergi ceramah-ceramah besar. Sebab itu saya, kalau saudara-saudari, terutamanya rakan-rakan daripada UMNO tengok saya jarang sangat akan muncul dalam ceramah besar yang ada Datuk Seri Anwar. Sebab saya tahu yang itu Datuk Seri Anwar akan tarik ramai orang. Tapi selalunya yang pergi itu juga adalah memang penyokong tegak. Yang saya kena jaga sebagai pengarah pilihan raya ialah yang atas pagar ni, yang kecil. Sebab tu kalau saudara-saudari tengok, saya selalunya habiskan masa saya turun ke program yang ada 100 orang, 50 orang. Sebab walaupun sesama kita mungkin rasa Allah, kalahlah kita gini 50 orang je. Tapi sebenarnya pengundi akan tengok, dan dalam tempoh 4 minggu yang terakhir ini, inilah masa yang paling kritikal untuk kita meyakinkan pengundi atas pagar. Baik, saya tak nak lah kempen macam ni ke Akmal ke Kamil tadi. Ini yang duduk kat depan ni mari tengah panas ni semua tok-tok pakatan dengan Barisan Nasional. Kau tidak tak ada lah datang sini pukul 3 petang je lah. Jadi saya nak ambil kesempatan ini untuk berkongsi pandangan saya macam mana kita nak menang di Kelantan ini. Dalam keadaan pengundi memang sudah bersedia, PAS nak kata apa kata, tapi saya turun kali ini 1 hari, kemudian saya datang lagi. Kawan-kawan dalam pakatan pun tahu saya, kalau saya tak turun itu maksudnya tak menang. Jadi kalau saya turun berkempen 4-5 tempat 1 minggu tu, maksudnya tempat tu ada peluang nak menang sebenarnya. Kau tidak buat apa bazir masa. Memang begitulah saya pada dulu. Sebab itu dalam PRU yang lepas, kalau kawan-kawan pakatan dekat Kelantan, dia tak ada kecil hati. Memang saya tak ada satu ceramah pun di Kelantan masa tu, sebab saya rasa susah nak menang pun. Daripada saya berceramah di Kelantan susah nak menang, masa saya lebih berguna di Johor, di Selangor, di Negeri Sembilan yang PKR boleh menang. Baik, macam mana kita nak menang? Pertama, kita memang sudah tahu rakyat sudah bersedia untuk menolak kerajaan PAS yang ada. Yang kedua, kita juga tahu bahawa nisbah nak menang ni dia ada peranan pimpinan pusat dengan dia ada peranan jentera. Kalau pimpinan pusat kerja dia marah jentera je, jentera tak kuat, jentera tak buat kita, jentera tu memang tak guna pimpinan pusat. Sebab 50% itu tugas pimpinan pusat, dan tugas kami di pusat ialah mengolah isu yang baik. Sebab pengundi atas pagar dia berfikir mengikut isu yang dibawa di pusat. Dia tak sangat sebenarnya ikut. Jadi kalau macam Datuk Zul tak, kalau dulu Datuk Zul wakil rakyat sini tak, kalau hebat macam mana pun, tapi kalau ke atas koyakkan. Memang macam tu lah. Kami di Johor dulu kalah pada UMNO tinggal 1 kursi daripada menang masa 2018 tak. Macam-macam orang fikir ni bolong. Tu kata ni. Pandangan saya jelas saja. Tak payah katalah yang kat bawah ni jentera kuat ke apa semua. Kita kena perbetulkan dulu mesej kita di peringkat PKR dan pakatan kepada pengundi nak masuk PRU 15. Dan mesejnya tak boleh nak nampak mesej yang nampak terlalu sombong.
Tak boleh nak kata kita inilah saja-sajanya yang akan selamat Malaysia, kita lah yang yakin jadi Perdana Menteri. Sebab tu saya kata Pakatan Harapan kalau nak menang masa masuk dalam PRU yang lepas, kena terima hakikat kita paling hebat, paling menang 80 ke 90 kursi. Sebab pengundi atas pagar, dia tak suka orang politik yang kuat lebong. Dia boleh nampak tengok ni lebong ni, dia kata ketua bawah ni nampak macam lemau je, tapi dia yakin boleh menang besar lah. Jadi olahan isu itu adalah ditanggungjawab pimpinan pusat. Itu termasuklah pimpinan daripada UMNO, pimpinan daripada Pakatan, dan kita ada kelebihan kerana perkara-perkara yang melibatkan kebajikan rakyat Kelantan ini memang di bawah portfolio kan. Soal air di bawah portfolio ini. Soal peruntukan kepada kerajaan-kerajaan negeri di bawah portfolio saya. Soal pembangunan kawasan desa di bawah portfolio Datuk Seri Zahid. Jadi itu memberi ruang kepada kita untuk menyampaikan dan membentuk naratif message itu di peringkat pusat yang boleh membantu pengundi atas pagar untuk berfikir. Baik, itu 50% kerja kami. Sebab tu cerita air akan keluar lah lepas ni. Saya bila kami kita tumpu 2-3 benda yang memang saya berharap pengundi atas pagar di Kelantan ni boleh berfikir sampai bila orang Kelantan nak macam, sampai bila benda yang paling mudah tak boleh selesai, sampai bila peruntukan paling besar dapat tiap-tiap 5 tahun tapi benda tak menjadi. Bila tak menjadi itu salah semua orang, salah orang tu, salah orang ni, tapi dia tak pernah salah. Jadi itu tugas kami. 50% lagi ialah tugas dari style. Dan kita kena akui bahawa kita masing-masing dengan parti masing-masing, kita ada kekuatan dan kelemahan kita. Dari segi jentera, UMNO lebih berpengalaman, kita kena akui. Dari segi capaian kepada yang muda sedikit, mungkin Pakatan ada kelebihan sedikit. Sebab itu kita kena gabungkan ini kerana ada yang kekuatan. Contohnya penguasaan data, Pakatan Harapan pada pandangan saya lebih berpengalaman. Sebab kita memang melatih jentera kita, ada data yang bagus, ada kaedah data yang digunakan lebih lama berbanding dengan UMNO contoh. Jadi ini adalah masa untuk kita bergabung kekuatan, gunakan kekuatan masing-masing, kerana pengundi atas pagar sedang tengok. Dan yang dia nak tengok satu saja, dia nak diyakinkan bahawa kesepaduan ini ialah benar-benar demi rakyat Kelantan. Dia nak tengok bahawa ini bukan soal strategi politik, tapi memang betul atas dasar sampai bila lagi orang Kelantan nak macam ini, kerana dia nak bertukar. Tapi dia nak diyakinkan bahawa yang akan datang ini, kerajaan perpaduan ini akan bekerjasama baik-baik, ada calon yang baik-baik, dan bila diberi peluang akan dapat mengubah keadaan yang ada di Kelantan. Jadi dari segi itu, saya tak boleh nak baca dengan jelas lah. Menang kalah itu saya sebut lah, menang kalah itu semua Allah dah tetapkan. Sebab itu kalau saya masuk sebagai pengarah pilihan raya PKR, bila saya masuk pilihan raya, yang penting ialah kita tumpu kepada kekuatan dan buat, kerana menang kalah itu insya-Allah ada hikmahnya. Kalau menang masa itu, Alhamdulillah. Kalau kalah masa itu, tapi pengalaman kita berkempen, membina kekuatan itu, kalah kali ini, insya-Allah menang yang akan datang. Dan dalam keadaan Kelantan sekarang, insya-Allah saya beritahu Dr. Samsudin tadi, ialah kita orang ni orang bisnes lah, nak kira melabur ni kena tengok lah nak melabur berapa ni. Pandangan saya lah, Kelantan ini kalaupun kita tidak berjaya mengambil alih kerajaan negeri dalam PRN kali ini, saya rasa tsunami itu boleh berlaku dalam PRU akan datang, insyaAllah. Tapi kena tumpu betul lah. Sebabnya ialah tidak ada negeri-negeri lain yang saya perhatikan dalam 10-15 tahun yang lepas, tidak ada negeri yang bila pengundi dia memang dah tak puas hati,
lebih ramai tak puas hati daripada berpuas hati. Tak ada kerajaan negeri yang boleh bertahan lama. Paling lama dia boleh bertahan pun nyawa ujung tu satu pilihan raya. Lepas itu walaupun dia rasa dia menang, dia rasa dia hebat, tapi sebab dia dah rapuh dah, dia akan untung. Masa itulah yang insya-Allah kalau kena cara dia dan rakyat diyakinkan, saudara-saudari boleh membantu kita dan juga membantu rakyat. Sebab banyak benda yang nak kena buat dengan rakyat Kelantan ni. Saya pun nak kira beratus darah Kelantan ni berapa lah. Saya kan lahir di Besut, dan saya sebelah mak saya asal tu daripada Bacok, gunung di Bacok. Dan keluarga ayah saya banyak di Kubang Kerian, di Pewaris tadi. Jadi saya cuma ialah saya lahir di Besut, kemudian besar di Kemaman, kemudian banyak duduk di luar lah. Sebab tu orang ingat saya orang Kuala Lumpur atau orang Selangor. Saya sebenarnya ya darah tu darah Pantai Timur. 3 suku daripada darah saya ialah darah Kelantan. Suku saya darah Terengganu, tapi ya duduk di Terengganu ya. Sebab bila tengok, kalaupun kita tak ada darah Pantai Timur ataupun darah Kelantan, sebagai orang Melayu, kita ada tanggungjawab. Sebab sampai bila kita nak tinggalkan dan biarkan orang-orang Kelantan ni berada dalam paras kemiskinan yang ada? Saya bertanggungjawab kepada usaha kerajaan perpaduan membasmi kemiskinan. Memang betul lah, kemiskinan yang paling besar di Kelantan. Nak kata tak bagi peruntukan tu besar tau tiap-tiap tahun untuk projek-projek. Masalahnya begini, bila projek-projek infrastruktur peruntukan itu datang daripada kerajaan persekutuan, tapi ia tidak disambut dengan perancangan yang baik oleh kerajaan negeri, sebab sama ada dia tak ada idea, atau dia malas, atau dia tak reti, atau kerja dia hanya reti meminta, salah negeri. Itulah yang berlaku di negeri Kelantan. Sebab ekonominya begini, memang betul kerajaan persekutuan ada peruntukan dari segi perbelanjaan infrastruktur yang besar-besar semua. Beza dia di Kelantan dengan negeri lain begini. Negeri lain bila kita bagi peruntukan buat jalan, buat taman, buat industri, benda itu mula mencambahkan industri itu, kemudian dia hidup sendiri. Jadi tak perlu dah nak bergantung sangat kepada peruntukan lagi. Kita tambahlah sikit. Sebab bila ia disambut dengan perancangan yang baik oleh kerajaan negeri, maka infrastruktur itu digunakan untuk mencambahkan kegiatan ekonomi dekat bawah. Itulah yang berlaku di mana-mana. Ingat di Johor tak ada orang miskin. Abang kakak pernah sampai kat sebahagian kawasan Johor. Kawasan Johor tu kalau susah betul. Dia tak pesawit macam kita. Ladang-ladang dia terusan, dia macam di Kelantan ni. Tak ada beza sangat pun. Beza dia ialah bila peruntukan diberi sedikit demi sedikit, dia mula bercambah kegiatan ekonomi. Dia keadaan yang sama di Pulau Pinang, di Selangor, di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tu ada apa sebenarnya? Paling kurang Kelantan ada tanah. Negeri Sembilan tanah tak ada kecil. Kalau pergi kawasan luar Negeri Seremban tu kampung lah. Tapi beza besar contohnya. Kalau kita pergi ke Negeri Sembilan, ke Melaka, masuk kampung dia, saya puji satu benda yang saya kadang-kadang rasa Allah malu kita orang Pantai Timur ni. Kampung dia cantik, bersih. Jalan dia tu, sebab itu orang jalan Melambung, orang nak pergi melancong kat situ sebab cantik je. Beza dengan kita. Sebab apa? Soal perancangan kampung, soal aktiviti dekat bawah, itu bukan tanggungjawab persekutuan, itu tanggungjawab kerajaan negeri. Beza dia, di negeri-negeri lain, bila dia dah minta peruntukan, dapat peruntukan, dia ada perancangan yang tersusun untuk menghidupkan. Dan saya bagi kredit dan pujian kepada kerajaan-kerajaan UMNO yang dulu lah. Sebab kerajaan UMNO Johor yang dulu, kerajaan UMNO di Negeri Sembilan, di Melaka, di Selangor, bab-bab itu saya puji. Dia bagi tumpuan kepada rancangan-rancangan yang dekat bawah ni untuk menyambut peruntukan. Apa beza dengan Kelantan?
Apa beza sekarang ni dengan Terengganu? Sekarang ni dengan Kedah. Bila kita ada kerajaan negeri yang pimpinan dia kerja cari gaduh dengan semua orang, yang dia nak menutup kelemahan dia sebab dia tak merancang ni, dia tak fikir sebenarnya soal kemajuan, soal kampung, soal kebajikan, soal kemiskinan, soal kerja. Kalau susah-susah budak kampung tak ada kerja, dia buat apa? Kita sediakan bas untuk dia orang pergi kerja ke KL supaya dia kerja di sebelah sana. Masa pilihan raya kita kejar dia supaya dia balik mengundi, sebab kalau tak balik mengundi itu fardu, itu kerja wajib, tak balik dosa kita. Beza sangat di antara kerajaan negeri yang tumpu kepada kerja dia, berpolitik hanya nak masuk pilihan raya, dengan kerajaan-kerajaan negeri di bawah PAS yang kerja dia mempolitikkan setiap satu benda untuk menutup kelemahan dia, untuk merancang. Sebab itu bila saya dalam parlimen, ahli parlimen daripada Kelantan, daripada PAS ni duk serang, kata sebab apa tak bagi peruntukan kepada Kelantan, Terengganu semua. Dia tak boleh jawab bila kami tunjukkan dasar kerajaan persekutuan ialah memberi peruntukan yang paling besar kepada negeri-negeri yang jurang kemiskinan dia juga paling besar. Negeri itu adalah negeri Kelantan, negeri Terengganu, negeri Kedah, negeri Perlis, Sabah dan Sarawak. Sabah Sarawak tu dia besar, faham tak? Ni negeri yang kat Semenanjung ni, Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Kalau Terengganu lagi minyak banyak sampai sekarang. Jadi macam itu. Jadi sebab itu kita semua tahu, saya pun tak payah nak terang panjang. Saya bila berceramah dengan rakyat, semua saya akan terangkan, insya-Allah, daripada Kuala Lumpur, daripada dekat sini. Bila kita turun, saya hanya minta satu saja. Kita ada tanggungjawab sama banyak. Pimpinan pusat ada 50% tanggungjawab, saudara-saudari ada 50% tanggungjawab. Kami tumpu kepada mengajak pengundi atas pagar di Kelantan untuk berfikir sampai bila nak jadi macam ni. Saudara-saudari tumpu di bawah untuk gerakkan, hidupkan kempen-kempen kecil kita ni tiap-tiap hari ni, tengah hari, petang, malam, pagi. Dia tak payah tunggu banyak kan, fikir pun tak apa, sebab pengundi atas pagar tengah tengok dalam keadaan memang nak tukar, tapi dia nak dibina keyakinan bahawa benda ni boleh berlaku. InsyaAllah kalau kita sama-sama laksanakan tugas kita, saya yakin sebenarnya kita boleh ubah keadaan. Sebab saya yang cerita soal kemiskinan, soal kemajuan itu satu hal. Satu lagi saya paling tak boleh tahan, wah ni kalau dia gong sungguh. Gong tu saya tak tahan, gong sungguh lah. Kalau saya lah, kalau kita kerja, yalah kita kerja slow sikit lah. Yalah tak apalah, orang nak kritik sikit tu kita tak apalah, sebab kita tahu kita pun slow jugalah. Gaya dia gong tu macam dia ni manusia paling hebat mentadbir dalam dunia ni. Tak ada salah langsung. Bila orang tanya, jangan dia cakap kalau ni amal ni, Allahu Akbar kan. Jadi saya pun tak tahan sebab dia gong. Jadi saya, kalau boleh kita nak berubah sikit tu, paling kurang pun, kalau pun tak boleh ambil alih kerajaan negeri, saya rasa saudari-saudari boleh bernyawa bernafas baik sikit kalau boleh tengok kurang gong sikit daripada yang ada sekarang. Dan akhir sekali, saya juga nak sebut kepada sahabat-sahabat di Kelantan, daripada Kerajaan Perpaduan, daripada BN, daripada Pakatan Harapan, berbanding dengan negeri-negeri lain, kerjasama yang paling baik di peringkat bawah ialah di negeri Kelantan. Berbanding negeri-negeri lain, kerjasama yang paling baik di peringkat pimpinan negeri juga di negeri Kelantan. Dan saya tak sebut ini hanya sebab saya di Kelantan. Saya kan mulut laser. Kalau saya rasa tak betul, kalau saya rasa teruk ni, saya beritahu teruslah. Itu adalah kekuatan utama saudara-saudari masuk pilihan raya. Kita memang betul daripada latar belakang yang berbeza, gaya berbeza, ada kita suka hak ni, tak suka hak tu, macam-macam lah kita ni lah. Tapi jangan lupa bahawa berbanding semua negeri lain,
Jentera Kerajaan Perpaduan di Kelantan ini ada kelebihan yang paling utama sekali, iaitu kesepakatan daripada bawah sampai ke atas. Yang itu saya puji. Sebab saya beri contoh lah, rundingan kursi, saya kan mengetuai rundingan kursi di sebelah Pakatan, Tok Mat mengetuai rundingan kursi di sebelah Barisan Nasional. Negeri lain letih kita orang pumpang-pumpang, dindong-dindong. Satu je negeri yang bila sampai ke peringkat pusat, di peringkat saya dengan Tok Mat, yang kami tak payah campur, tak payah runding, semua dah siap, semua dah sign, hanya negeri Kelantan saya. Jadi saudara-saudari, gunakan kekuatan itu. Masa yang ada itu, gunakan kesediaan pengundi-pengundi atas pagar rakyat Kelantan yang nak ubah. Dan kita faham lah, memang layak, memang sudah sampai masanya. Tapi kita pun tak boleh jadi gong macam PAS. Kalau kita masuk pilihan raya, kita gong, kita rasa sebab memang PAS tak boleh buat kerja, PAS lebong macam-macam. Tapi sebab itu undilah saya, dia tak jadi gitu. Kita masih lagi kena yakinkan bahawa dalam keadaan begini, yang terbaik bila kita tawarkan untuk berkhidmat, bagilah peluang kepada kita. Tawaduk kita kena ada, idea kita kena ada. Jangan jadi macam Sanusi atau Nik Ama. Kalau bab hentam diorang tu, tinggalkan kat saya dengan Nik. Sebab kita orang tak pending. Jadi tak apa, kita orang tak pending di Kelantan dan sekarang negeri ni. Kita boleh tiba. Saudari-saudari yang bertanding, yang bekerja kat sini, saudari-saudari santuni rakyat dengan sebaiknya, insya-Allah, dengan gabungan dan tumpuan tanggungjawab kerajaan pusat dan kami di peringkat pusat dengan saudara-saudari di bawah, projek tukar ni insya-Allah saya yakinlah dia akan berlaku. Dia tunggu masa saja untuk berlaku. Dan saya memang pernah ada pengalaman di tempat-tempat yang nampak payah nak tukar kerajaan. Saya dulu Rambo PKR dekat Johor, tak mudah. Saudara-saudari tahu Johor ni kubu-kubu UMNO dulu, masuk pun tak boleh. Dia ambil masa 8 tahun saudara-saudari. Boleh berlaku. Sama juga di Kelantan. Saya yakin dalam masa 5 tahun daripada sekarang, kalau pun bukan dalam seminggu 2 minggu ni, saya yakin 5 tahun daripada sekarang kita akan dapat bagi nafas baru kepada rakyat negeri Kelantan. Tapi dia bermula dalam PRN negeri kali ini. Jadi dengan harapan itu, saya doakan insya-Allah saya datang dalam 2 pusingan lagi di Kelantan. Dan insya-Allah saya pergi ke tempat yang Pakatan bertanding, yang Barisan bertanding pun saya pergi. Sementara ceramah-ceramah saya itu bukan sangat soal nak bercakap dengan orang di depan, tetapi nak bercakap dengan pengundi atas pagar melalui Facebook, YouTube dan sebagainya. Jadi jangan bimbang, saya datang tak payah nak ikut pun tak apa. Kita masing-masing kena jaga kawasan kita ni, tumpu jaga kawasan masing-masing. Kami datang dengan misi yang jelas. Dan insya-Allah saya kalau ikut data bacaan, maksudnya PAS akan hilang lebih banyak kursi kali ini. Setakat inilah. Tapi 4 minggu ni macam-macam boleh jadi. Jadi dia bergantung juga kepada kita. Walau apapun, tetapkan niat. Menang kalah itu Allah dah tetap. Menang pun bagus, kalah pun ada hikmah dia. Tapi yang penting kita tahu bahawa kita akan ada peluang untuk bawa perubahan. Cuma kadang-kadang Allah nak uji panjang sikit. Kita apalah, uji panjang sikit, kita terima. Dan sedikit demi sedikit, saya yakin kita berada di zaman yang kita boleh lihat perubahan untuk menoktahkan kerajaan PAS di negeri Kelantan. Jadi dengan doa itu saya ucap tahniah, terima kasih sekali lagi. Saya nak kena pergi mana kan ni? Saya nak kena pergi Pasir Tumbuk kan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Saya doakan yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.